Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya Zulkifli Razak. Zul Razak. Satu sesi hari ini 2 hingga jam 4. Dan kita akan sambung kepada perbincangan kita kepada struktur pasaran. Saya harap makin lama makin jelas. Terutama mereka yang dah ikut lama sebab kita masuk deep. Konsep dia simple. 5 dan 3 ataupun 3 dan 3. Itu sahaja anda perlu tahu. Kita bincangkan tajuk ni. Kita ada 2 jam jadi kita buat analisa pasaran. Jadi topik kita ini struktur korektif, memahami kaedah meletakkan posisi dalam pasaran. Sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dengan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan. Jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemuskilan. Salam siang, Sunbi. Okey, jadi sebelum kita mula, nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, jadi ingat benda ni sebelum kita masuk analisa pasaran, ingat benda ni je. Bilanya kita ada peluang untuk trade. Ini je Sunbi. Sama trade bila ada trend. Apa yang kita maksudkan dengan trend? Trend tu adalah apabila kita ada struktur yang tidak lengkap daripada sudut Fibonacci. Trend berlaku dalam sistem 3711. 3711. Look, wassalam tuan wassalam Tuan Zul. Panggil Zul je, look. Tak payah tuan-tuan. Panggil Zul je. Okey, trend adalah bila kita ada motif struktur 5 lekuk dan breakout 5 lekuk. Okey? Jadi kalau ini merupakan sebahagian dan di belakang dia adalah 3. Di belakang dia adalah struktur korektif. Okey, di belakang dia ingat benda ni je. Anda faham benda ni je. Yep. Ni sebelum kita masuk kepada analisa Sunbi saya tak pakai mata saya tak pakai contact lens ni. Jadi kalau ada soalan tu typekan huruf besar. Okey. Jadi sekiranya di belakang ni merupakan struktur korektif diikuti oleh struktur korektif ini adalah 5 lekuk menghabiskan 1. Ini adalah struktur kedua, 3 lekuk, diikuti oleh motif. Diikuti oleh motif. Jadi kalau ini berlaku, maksudnya sini adalah 5. Wassalam Kristianto. Dan anda trade apabila ini berlaku. Anda ambil Fibonacci extension dan dia belum lagi cecah 100%. Okey, berlaku correction 1, 2, 3. Syarat dia ini kena break. Panggil adik Zul lagi best. Kita akan trade bila ini berlaku. Dan akan trade di sini. Itu adalah struktur korektif. Kalau di belakang ni adalah ini dia setup dia. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah motif. Okey. Saya bezakan dia. Okey. Struktur serupa di mana kita ada benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Breakout ini itu tak dapat break. Itu tak dapat trade. Sebab jumlah lekuk dia ini adalah 5. Kalau dia ikuti dia 5, 3, 5. Ini akan jadi 1, 2 dan 3. Sini adalah 5, 9, 13. Ini je nombor-nombor dia. Wassalam. 3, 7, 11. Diikuti oleh 1 reset. Ni dah nampak kan Zim?
Dia benda ni je. Kalau dia 3, ini tak dapat trade. Jadi anda tunggu 4, 1, 2, 3, 4, 5. Another break dengan motif. Ya. Then correction ini kita trade. 1, 2, 3 against low yang ini. Against low yang ini ya. Yep. Against low yang ini. Kalau di sini berlaku reset, syarat dia sini adalah 4 dan breakout ke 5. Then kalau kita sebelah dia adalah motif 5, 9, 13, sini ada 5. Raya okey tak bang? Cuti. Cuti. Saya bercuti. Habis. Wassalam Aiman. Pergi sekincan. Cuti-cuti Malaysia. Yang tu tak ada live semalam dekat TikTok. Benda ni je. Syarat dia kena ada incomplete sequence. Benda tu je. Ulang-ulang benda sama. Kan? Dan 100%. Daripada 1, 2 dan 3. Ini pun ada incomplete sequence. Okey? Tu beza setup untuk korektif ataupun motif. Okey, tak apa. Nanti kita tengok balik ambil screenshot ni kalau nak. Ni ada nota dia. Nota dia dalam ni. Kita ulang balik lepas ni Syarat dia trade cuma bila ada trend. Ni yang kita ceritakan dalam analisa hari-hari kita. Kan? Contoh dia apa yang kita bincangkan hari-hari kita bincangkan benda ni. Kalau anda tengok recording benda ni, anda akan dapati Aiman, ada pergi tengok recording saya, Hazim, Sunbi, Kristianto, Wassalam Kimi. Kalau tengok tiap-tiap hari kita cerita benda yang sama. Tengok biru telefon, betul? Okey? Jadi hari-hari kita sebenarnya cerita benda yang sama. Di mana kita jangkakan, kenapa kita jangkakan kat sini sebagai structure 3? Sebab US dollar. Kalau dia adalah yen, kita akan jangka structure 5. Itu je. Hari-hari kan? Saya cerita benda sama je sebenarnya hari-hari. Sama ada yang motif ataupun korektif, kita nak tengok yang di sini kan Aiman? Itu je. Tapi kita tengok structure belakang dia kan. Daripada higher high dan daripada lower low dia. Daripada range dia. Adakah range tu lengkap atau tidak? Berlaku reset. Macam mana kita tahu dia reset? Kita tengok dekat weekly. Dekat sini ada reset. Kan? Reset. Jadi kita tarik Fibo. Jadi kita tahu sini start sampai 100%. Lepas tu kita tahu dia ada incomplete sequence. Maksud incomplete sequence tu adalah bila kita nampak berlaku benda ni. Oops. Kenapa pula ni? Okey. Maksud incomplete sequence tu adalah bila kita nampak ada benda ni. Maksud sequence tu low, high, higher low, higher high. Kalau tak ada. Selagi benda ni tak jadi, selagi tu tak ada trade. Macam tu je. Beratus video. Sama je cerita dia. Sama je. Cuma saya masuk lebih dalam. Itu je. Hari-hari ada rekod explain yang sama. Saya pun dah jam dah cerita benda sama. Tapi kita seronok sebab kita nampak apa yang kita bincangkan dia jadi dekat chat. Kita tahu apa yang nak buat, apa yang tak wajib tak dibuat. Dan kita tahu benda tu tak 100%. Kalau kita silap, apa nak dibuat? Bukannya kita pergi balas dendam, pergi hold. Jangan buat benda tu. Kita yang penting dalam trading adalah selain daripada kita tahu kita betul, kita juga kena tahu bila kita salah. Dia tak ada semua benda kita buat betul. Kepala, ilmu baru sentiasa masuk. Dia benda sama je Aiman. Kalau dengar pun benda sama je. Okey, jadi faham kan kenapa kita katakan kat sini 7 kan Aiman? Benda tu dah faham kan? Ini adalah US dollar. Sebab bila indeks jatuh, UJ naik.
patutnya kalau indeks jatuh, yen kuat. Jadi kita tahu ini adalah US dollar punya move. Kalau US dollar, movement yang lebih sideways. Ini yang kita maksudkan dengan sideways. Bukan zigzag. Jadi kita jadikan ini sebagai 7 swing lah. Okay, dalam-dalamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 swing. Okey, ikut arah balik. Arah ke atas. 8. Ini correction. Ini 8. Ini 9. Okey, 9. Kita tahu dia tak habis 9. Korektif tak habis 9. Korektif akan habis 3, 7, 11. Jadi ini kita akan short. Okey, siapa yang sempat enter? Saya tak trigger US 30 saya tak sampai yang kita tunggu dekat sini. Ini tak sampai 100%. 1, 2, 3 tak sampai. Itu time frame kecil sangat. M5. Yang penting anda tahu anda salah. Jangan tahu betul dia. Anda tahu ni dah lain dia. Aku tak dapat nak hold. Betul? Buat balik chart dia. Sekurang-kurangnya apa yang anda buat adalah anda print out chart saya. Kalau tak nak lukis, anda print out. Kalau nak cepat, lagi cepat adalah anda lukis balik. Then anda akan nampak. Seriously. Anda akan nampak sequence tu jelas. B kepada C kita akan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sekarang ni kita sedang menunggu lekuk ketiga untuk indeks. Kat sini kita tak jangka dia buat 1618. Kalau dia buat 1618, itu dah negatif yen. Kenapa? Sebab kita sedang jangkakan ini adalah dolar punya weakness. Dolar pun buat lekuk 3 kat sini. Tu sebab dia. Boleh? Dolar sedang buat lekuk 3. Manakala pada masa yang sama, kita dapati untuk UJ, hala 7 ke atas. Jadi ini bukan yen. Sebab itu, indeks boleh naik ke atas. Kalau dia yen, UJ jatuh, US dollar buat diagonal, then itu adalah yen. Then ini akan cermin. Lukis balik tiap pagi, Christian tu. Okay, don't worry about being right or wrong yang tu. Sebab kita tak trade setiap lekuk. Faham? Don't worry about being right or wrong. Worry about what's the story? Are you telling the same story tak dalam chart? The moment anda dapati chart anda bercampur-campur cerita dia, anda jangka yen, anda jangka dolar, then anda tengok balik. There must be something yang tak kena. Mula-mula that will be the main problem kan yang tu. Now fractal tak jadi problem kan. Dulu masalah biasa bagi waivers adalah fractal, betul? Now you know when is the new fractal starting kan? Dengan melihat kepada momentum kan. Now fractal dah solve problem. Most of the problem lukis bagi, kalau nak tahu, orang yang buat elite wave ni dia panggil sebagai waivers. Waivers. Masalah utama waivers adalah fractal. Okay. Maksudnya kita nak pilih fractal yang mana. Okay. Paling simple dia, anda tengok structure di sini. X kepada A ni maksud saya, ni masalah utama. Kalau anda dah buat elite wave bertahun, anda faham masalah utama adalah benda ni. Ni problem besar. Ni problem besar kan? Okey. Ni problem besar dia. Anda nak pilih guna mana satu? Sama ada minute, minor, sub-minuet, primary, cycle, grand super cycle. Betul? Itu problem dulu. Macam mana anda solve problem tu? Tengok. Ni contoh dia lah. Okey, kalau kita tengok structure di sini, A kepada B ni, daripada X ni, so kita tahu ini adalah satu structure. Satu structure. Macam mana kita tahu? Kita pergi kat tukar-tukar time frame dia di mana anda tengok reset. Okey, reset yang jelas. Okey, ini satu structure.
Maksudnya sama ada dia 3 ataupun 5 diikuti oleh 3. Ya. Okey, jadi either this one. Jadi kita nampak di sini, ini dah 3 dan 3. Ini contoh saya lah, Aiman. Tengok. Di sini anda nampak. Kalau ini anda nampak 5, tak kena ni. 1, 2, 3. Masalahnya bila anda zoom in sampai kecil-kecil, tu memang problem. Bila ni anda pergi time frame besar, tak jelas 535 ataupun 335, 333, anda zoom out, bukan zoom in. Masalah ramai adalah dia pergi zoom in. Ni contoh, ni 3. Kalau saya zoom in, saya akan tiba-tiba nampak ini jadi 5. Kalau saya zoom in lah. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Itu masalah biasa orang. Ya? Faham memang? Zoom out, bukan zoom in. Kita diajar zoom in. Saya ajar zoom out. Jangan berfikir macam orang lain. Kalau anda nak berjaya dalam trading, jangan fikir macam trader lain. Sebab sebahagian besar majoriti trader gagal. Simple je. Kalau anda ikut mentaliti trader lain, anda pun jadi dia orang. Anda nak keluar daripada kepompong tu. Okey, sini nampak 3 kan? Kalau nampak 5, pelik tu. 3, okey. Ini reset. Jadi anda tahu ini adalah H4. H4. Okey? H4 punya pergi zoom out, bukan zoom in, zoom out. Maksudnya pergi time frame besar. Okey, jadi anda tahu sini ada structure. Ini adalah structure 3, 3. The moment anda zoom in, anda akan problem tu jebat. Ustaz jebeng. Jebat pula. Jebeng. Ustaz jebeng. Tu masalah ramai. Suka sangat pergi sampai 1 minit dia pergi lukis semua. Saya faham. Itu semua. Sebab itu, lepas ni kan, lupakan edit wave. Anda letak nombor je. 1, 2, 3. Habis 1, reset. 2. Habis cerita. Okey? Kalau sini 3, 2 yang besar, reset, 2. Sekarang ni sini kita jangka 3 lekuk. Itu je. Ambil fibo dia. Itu je. Sini tempat tunggu. Habis cerita. Lepas tu anda nak tengok kecil kalau nak entry, barulah anda pergi zoom in. Yes, stokastik tu. Stokastik ni yang solvekan problem ini. Itu ramai masalah bertahun-tahun buat edit wave pun akan ada masalah ini. Ni masalah besar. Dengan menggunakan stokastik tu dan juga RSI akan membantu anda. Sebab tu saya kata, anda advance ke, anda baru kenal edit wave ke, ikut. Banyak cerita edit wave yang anda belajar bertahun-tahun pun tak jelas. Sebab dia subjektif. Jadi kita masukkan benda yang membantu supaya dia menjadi lebih objektif. Sebab tu kalau anda ikut cara ni, anda punya fraktal akan sama. Lukisan anda dengan orang sebelah akan sama. Dia akan sama. Lari sikit, lari sikit, WXY jadi ABC. Lari sikit-sikit lah. Tapi tempat dia sama. Pandangan dia akan sama. Dia tak lari. Distribution system dia akan sama. Yang penting distribution system. Maksudnya, sebelum ni ingat tak minggu lepas? Minggu lepas. Ingat tak minggu lepas? Kita berada kat sini kan minggu lepas. Kita berada dekat sini kan minggu lepas. Sini kan. Tu kita kat minggu lepas kan. Lepas tu kita ada US 30 yang break. Ingat tak? US 30 yang break. Apa kita kata? Yang tak tahu pun ikut. Sebab yang pentingnya anda pandai mengira je. Asal pandai mengira. Saya kata apa dulu Sunbi? Asal pandai mengira. Asal tahu nombor 5 je cukup. Sebab saya kira sampai 5 je. Saya kira sampai 5 je. Boleh lah kalau nak jadi Kimi. Kira 1-1-1. Tapi tak tidur malam je. Betul tak Kimi?
Sekarang ni kira sampai 5 je. Mana kira sampai banyak-banyak. Sini 3. Okay. Sini kita sini 3. Sini memang nampak 3 kan. Tak kisahlah anda nak kira A, B, C ke. Sini memang nampak 3. Reset. Dah habis cerita. Sini kita kira 3. Okey. Jadi kita menunggu kepada level ini. Anda tahu ini belum short. Anda tak short. Saya pergi sekincan, on the way tu phone saya tak ada servis tau. Saya sampai kat situ, saya check phone. Berlambat orang pergi short dari sini. Aduh. Dengan yen. Saya pun tak tahu macam mana nak cerita. Berlambat orang pergi short dekat sini. Bang, boleh tak hold short lagi? Kalau masuk tak tahu keluar, tak payah trade lah. Saya senang je. Orang PM, saya block. Sebenarnya market ni banyaknya 3. Lepas ni kita cerita. Lepas ni kita cerita benda ni dulu. Lepas ni kita cerita structure. Nak trade. Sini indeks anda cuma tunggu short je. Kalau anda terlepas entry kat sini, anda tak pergi entry kecil ni. Jangan. Sebab jumlah structure dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah 7 dah. Bila-bila dia boleh jatuh. Kalau anda pergi buy kat sini, ini tak boleh. Ini dah cukup 7. Faham? Ya. Saya faham. Bila mula-mula anda tengok benda ni, nampak sequence dia, semua sama je kan? Jadi kita super excited, anda akan pergi kira kecil-kecil ni. Tapi yang penting kan, ni benda ni Aiman, Sunbi. Ini dah 7. Boleh tak dia lengkap C kat sini? Dan jatuh. Anda pergi buy pullback ini. Habis. Anda terkena. Sebab itu sini tak boleh trade. Kalau tengok level ni, sekarang ni anda berada dekat apa? Anda berada dekat 618764. Nampak? Anda berada tempat hedging area. Anda akan nampak benda ni. Macam mana saya tahu A ni habis kat sini? Sebab saya letak A 618. Tu je. Ingat tak? Dalam nota ni. Ni dalam nota. Mana dia? WXY. Kalau kita ambil, ni, nota sebelum ni. Tak apa. Kalau kita ambil Fibo ni, sini akan habis 618764. Itu lazim dia. Di sini kena ada divergence. Okey, yang was-was sekarang ni adalah ini sekarang ni. Sini tak ada divergence. Tapi kalau kita pergi kepada time frame kecil di sini pun anda tak nampak divergence kan? Ni tak nampak divergence. Ni yang was-wasnya sekarang ni untuk entry di atas. Yes. Tapi dia pullback daripada 61. Sebab itu pullback ini jangan entry tau. Maksud dia kalau sini tak ada divergence, dia mungkin turun daripada situ. Faham tak Sunbi? Mungkin dia tak sampai 618, tak sampai 100%. Dia tak sampai. Sebab itu pullback ini anda tak buy. Apa pun dia boleh jatuh dari situ. Tu maksud dia. Okay. Yang penting anda tak entry pullback ini. Pullback ini tak ada entry. Sebab jumlah lekuk sini adalah 7. Ingat? Belakang 3. Ini turun 4, 5, 6, 7. Boleh jatuh. Kalau jatuh kita nganga. Tak entry. Nak buat macam mana? Anda tak entry bukan tak rugi, tak apa. Kita akan entry short? Tak. Okey, Ustaz. Dia adalah ini. Ini structure WXY. Kalau saya ambil ni terbalik. Faham tak? Ini entry WXY. Syarat dia adalah kita ada incomplete sequence yang ini. Yang besar ni. Ada incomplete sequence. Dia kena ada incomplete sequence dulu. Maksudnya, yang ini, incomplete sequence dia adalah yang besar kat sini. Yang besar ni.
1, 2, 3. Ada incomplete sequence. Maksudnya tak sampai 100% lagi lah yang ini. 1, 2, 3 tak sampai. Dia break. Okay. Sini 7, 8. Dia break out dalam nombor motif. Jadi sini 1, 2, 3 kita short. Sini short. Sini short. Sebab ini motif punya number. Sepatutnya dia habis corrective. Ini correction. The whole thing ni correction. Dia boleh turun. Dia boleh turun. Tak sampai tempat tu. Tapi jangan pula anda pergi ni. Sebab itu, bila trading, ia adalah benda berulang yang kita buat. Buat macam ni. Apa, anda, sebab itu saya galakkan untuk guna limit order. Jangan pergi. Sebab itu saya gunakan bacat. Saya tak gunakan candlestick. Sebab candlestick, ramai kita belajar candlestick. Bila sampai kat sini, dia pergi tunggu engulfing lah apa. Sementara tu price tu kan, jatuh. Ni selalu sangat jadi. Dia terus jatuh. Dia pergi enter kat sini. Lepas tu price tu naik. Lepas tu dia tak ada account dah. Lepas tu baru jatuh. Tu selalu sangat. Dan guna limit order. Belajar guna limit order. Kira lot sizing. Sebab tanpa guna limit order, anda masuk at market, masalahnya, anda punya lot sizing tak akan ngam. Kalau anda ikut position sizing model, akan ke laut jadinya. Jadi sini kita trade. Sebab di belakang dia tak complete. Ini nombor 9. Ada trade ini nombor 10. Kita tahu sekurang-kurangnya nombor 11. Itu je. Incomplete dengan complete tu adalah korektif dengan motif punya sequence. Korektif dia dah ni ke tak? Dah sampai Fibo punya tempat ke tak? Dia miss call je semalam. Betul? Miss call. Tak apa. Trend utama dia kaedah adalah short. Okay? Sikit tak kena. Saya tunggu US 30 semalam pun tak kena di sini. Pun tak sampai. Sini. Saya pun tak ingat. Dia tak sampai. Sini. Kan tak sampai kan? Ini. Ini. Yang ini. Yang ini. Ini tak sampai. Kejap. Kalau kita tarik betul-betul, dia tak sampai. Ini. Kat mana kita punya ni? A, B, C. Macam tu lah. Saya pun tak ingat kat mana. Saya dah buang dia. Dia tak sampai. Yang penting dia tak sampai lah. Dia miss call dia. Tak apa. Kita tunggu di sini. Memang trend dia ke bawah. Tapi kecil-kecil dia kaedah kan. Jumaat dah kita cerita benda ni. Bukannya semalam kita cerita. Jumaat ke hari apa kita cerita. Saya pun tak ingat dah. Alah. Benda sama je. Benda sama. Jadi kita tunggu dekat hari apa kita cerita dia? Jumaat lah kan? Pasal benda ni kan. Okay, jadi kita situlah. Mata saya tak nampak kejap Anda. Saya tak dapat guna magnet kat sini sebab kalau saya guna magnet, nombor-nombor ni akan lari. Jadi saya kena lukis manual. Kalau anda, ni satu tip bagi mereka yang guna MT4 ataupun MT5 untuk melukis edit wave. Saya tahu dalam sekarang ni tak ramai, mana ada orang lukiskan MT4 ataupun MT5. Jumaat. Jumaat. Jadi ini adalah shorting. Ingat, ini tak ada divergence. Sini tak ada divergence. Jadi dia boleh maksudnya dia boleh tak sampai. Kalau anda tarik Fibo pun, kawasan sekarang ni, price pullback daripada 618,764. Price masuk dalam area ni. Dalam ni. Ini boleh jadi C, lepas tu dia jatuh terus. Sebab sini tak ada divergence. Kalau dia jatuh macam tu, jangan kejar. Jangan kejar. Trade you can. Kalau dia jatuh macam ni,
Jangan, oh sini, oh pergi masuk kat sini lah pula engkau. Nak buat macam mana kan? Kita buat dekat XM. Terimalah seadanya. Nak buat macam mana? Okay? So, ini yang kita tunggu. Saya tunggu US30. Kalau anda trade US30, stop loss atas ni, ini $112. 0.1. Okay? Kalau banyaknya bang, pergi trade benda lain. Tu saya heran. Ada orang yang trade US30, dia depo $50 je. Stop loss pun tak cover. Macam mana dia trade? Tak faham. Ataupun 0.01 tu. Fighter. Jangan. Risk reward. Aiman buat prop kan? Apa kunci anda nak berjaya? Kunci berjaya bukannya kepada ni kan? Bukan kepada berapa return kan? Kunci berjaya adalah kawal drawdown. Betul tak? The moment kawal drawdown, lain-lain akan ikut. Betul tak? Nak kawal drawdown, risk reward. Nampak? Sebab itu kita tak masuk tengah-tengah dunia. Risk reward tak cantik. Sebab itu kita masuk kat hujung-hujung macam ni. Nampak? Risk reward. Kunci dia risk reward. Barulah cerita hasil. Kalau anda nak lama dalam bidang ni, memang kadang-kadang tiba-tiba kaya sekejap, hilang pun sekejap. Tapi kalau dia macam ni, anda trade tekan-tekan, duit bila withdraw pun tekan-tekan, cepat hilang. Tapi kalau anda jaga, anda memang ni, kalau withdraw duit daripada hasil trading macam tu, anda akan sayang sebab anda berusaha. Lepas ni kita cerita UCAT dia. Okey. Kalau dia terus jatuh di sini, then anda tunggu UCAT. Lepas ni saya terangkan. Sebab ini basically adalah US dollar move. Ini adalah US dollar weakness. Okay, ini adalah US dollar weakness. Jadi semua sama. Indeks semua sama, indeks semua sama, indeks semua sama. Okay. Now, UJ tak ke mana? Sideway. Semasa. Yen pair jangan trade di semasa. Yen pair anytime. Macam ni balik, naik atas ni, turun balik. Jangan. Don't. Kalau nak trade yen pair, tunggu the whole movement ini lengkap nanti. Dari bawah ni, 1, 2, 3. 4 sekarang. 5. Tunggu dia return. Ini tempat kita trade. Sebab breakout dari bawah ni adalah breakout 3. Benda sama, ulang-ulang balik. Kalau kita katakan ini trend, breakout dari bawah ni adalah breakout 1, 2, 3. Faham? Ini adalah motif. Korektif. Sini anda trade nanti. Don't trade yen pair pada semasa. Anda akan kena libas atas bawah. Anda pun tahu, bukan kita je. Bank of Japan bagi tahu, bukan saya bagi tahu. KGJ benda sama. Don't trade yen pair semasa. Seriously, anda akan kena libas atas bawah. Kalau jenis yang duduk, tengok candle satu-satu, silakan. Tapi kalau jenis yang bersistem, jangan. Payah. Okay, nothing at the moment. Cat JPY pun yang sama. Okay, dolar. Ni yang saya maksudkan. Semasa kita jangkakan bahawa dolar akan membuat, ini adalah kita jangkakan struktur 3, 3 dan 5. Maksudnya dolar di sini B kepada C, anda akan nampak 5 lekuk. Ini mungkin pecahan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ataupun ini running flat. Maksudnya dia habis. Kalau ini berlaku macam ni, kalau dia naik macam ni, okay, anda akan trade dolar, khususnya UCAD. Kenapa? Kalau ini berlaku macam ni, indeks akan truncated. Faham? Indeks tak sampai 100%. Kalau dolar tiba-tiba naik daripada sini, breakout, then indices truncated dan jatuh ke bawah.
Ini faham tak? UJ boleh naik ke atas. Anda pun nampak sekarang ni, UJ naik ke atas, indeks jatuh kan? Okey? Kalau ini berlaku, Euro US dollar akan tak sampai, jatuh. Tak sampai atas ni. Ini H4 dan jatuh. Boleh tak saya lengkap ini sampai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini 7 tau. Sama macam indeks tadi. Swing dia dah cukup. 7 swing kan? Cukup kan? Okey. Kenapa kita tak trade Euro US dollar? Ada nampak apa-apa tak kat sini untuk nak trade dia? Daripada sudut structure dia, ini dah lengkap. Dah sampai 100%. Ni dah lengkap. Okay, ni dah lengkap. Tak ada apa. Sini tak ada apa. Tak ada high, low, lower high, dah lengkap. Ya, tak ada apa kat sini. Nothing to see. Euro US dollar, GBP US dollar. Ni weekly H1 pun sama. H1 nak trade dia adalah daripada structure ini. Ini bukan lower low. Ni tak ada. Ini tak ada benda ni. Ni tak ada. Okey? Nampak? Satu dia tak break. GU. Zoom out sikit. Nampak? Satu yang sama tak break. Tak ada. Tak ada benda ni. Ni sideways. Kalau setakat ini sideways. Kita ada trend bila dia break ini. Ni tak ada. Okay. Tu GU. GU tak ada set up. You can. Tu beza dia. Tengok. Nampak? Yang tadi tu. Satu yang tadi lain. Ini break. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7. Ini trade. Ini sama dengan indeks. Kalau indeks naik ke atas. Sama tak dengan US 100, 30, 500. Sama tak setup ni? Cuma dia terbalik. Ni maksud saya. Mana trading view kita ni? Siapa Tengok ni Ni you get. One. Ini adalah apa tadi? US 30 lah. US 30. Okay. Okay. Kalau kita jangkakan kalau kita jangkakan ini akan buat benda ni sebelum jatuh ke bawah, melengkapkan 3 lekuk di sini. Okey, tengok ini kita jangkakan akan buat melengkapkan 3 lekuk di sini. Nampak? Okey, lain-lain tak ada sequence. Ini yang ada sequence. Maksudnya dia dah break high. Dia daripada higher high. Dia break, dia daripada, kita ada trend. Higher high tu ada, lower low tu ada. Baru ada trend. Faham? Torpedo? AUD US dollar pun sama. Okay. Cumanya kenapa kita tak trade dia? Sebab ini adalah structure, kita jangkakan sebagai structure flat. Tu beza dia. Macam mana kita tahu? Sebab kita ada full reset sini.
Okay, itu adalah untuk AUD US. Jadi ini tak dapat nak trade, dia flat. Maksudnya dia boleh jauh lagi. Ya. NZD US dollar pun sama. Di mana kita jangkakan struktur di sini merupakan struktur flat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi flat kita tak tahu dia habis kat mana. Berbanding dengan UCAD, ini definition dia cantik. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3, WXY. Nampak? Ini sama, kalau dia lengkapkan ini, itu sama dengan indeks. Tapi kalau indeks terus break ke atas, then anda tunggu ini untuk naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Pullback ini adalah entry. Sebab breakout dia daripada bawah ni, 1, 2, 3. Faham? Jadi ini akan jadi 1, 2 dan seterusnya. Kita akan extendkan dia. Kita akan trade UCAD kalau tiba-tiba indeks naik ke atas. Turun ke bawah daripada semasa. Tak lengkap. Dan kita trade UCAD. Kita tak, jangan kejar. Kalau tiba-tiba indeks jatuh, jangan kejar. Kita tunggu UCAD. Trade apa yang ada set up. Set up akan berlaku kat sini. Lain-lain tak ada. Sebab dia daripada high-high. Yang lain-lain tak ada. Ini tak ada. Kecuali ini break ke atas. Dan ini kita dapat trade. Sebab dia daripada lower low. Sama juga dengan EU. Kalau dia break atas ni. Dan kita dari lower low. 1, 2, 3. Dan kita short. Itu je. Di sini, structure dia dari sini. Ini bukan lower low. Itu beza dia. Boleh? Okey, gold. Gold tak break lower low. Kalau gold break lower low, kita boleh tunggu untuk short di sini. Gold di sini tak break. Ini tak break. Jadi kita tak dapat nak entry. Maksudnya belum. Ini masih boleh buat benda ni. Masih boleh buat macam ni. Kita pula tunggu sini. Habislah. Selagi dia tak break, kita tak katakan ini complete. Tu maksudnya. Sama juga dengan silver. Okay, ini tak break lower low. Tak break. Kalau dia break, then kita katakan bahawa struktur ini tamat. Struktur ini tamat. Maksudnya, selagi dia tak break, high ini masih boleh break. Baru dia jatuh. Okey? Euro AUD. Minyak. Minyak tak ada apa. Minyak, kalau anda dah ada trade untuk Exxon, untuk apa, then boleh. Ya, Iman. Okey? Freeport, tak ada apa. Copper, nothing. For copper, bagi mereka yang dah masuk untuk Freeport, anda tunggu 50% daripada sini, lock position. Kalau dia turun balik, anda tunggu bawah ni. Jadi 1, 2, 3, tunggu 100% yang baru. Okay, itu adalah Freeport. Copper, nothing. Ini boleh lengkap. Ini saya boleh jadikan 1, 2, 3, 4, 5 ni naik ke atas. Tak perlu pun buat benda ni. Kita buat benda tu sebab kita jangka US dollar punya kekuatan. Euro AUD. Euro AUD masih ke atas. Bila current ni, tapi ini tak ada set up. Ni tak ada. Tengok yang besar, nothing. Nothing. Ini baru saja, ini adalah lower low. Baru saja ada low, ada high. Belum ada benda ini. Kecuali anda pergi trade kecil-kecil. Tak ada. Euro GBP sideways, tak ada. GBP AUD sama, tak ada. Dan GBP NZD yang sama. Tak ada.
Okey? Faham? So the only thing yang saya tunggu adalah sama ada UCAP di bawah ni. Ni dah boleh tarik. Dah boleh letak Fibonacci ya. Dah boleh tarik dia. Tunggu dekat 100%, stop loss bawah 1618, TP adalah ini adalah 4 kepada 5, maksudnya anda kira 1 2 3 6 ni pada entry. Kepada atas ni. Ni TP dia. Okey, entry, stop loss. Okey? Itulah untuk UCAP. Dan untuk indices ya. Depend kepada bajet anda sama ada US 500, US 30 ataupun US 100. Dia set up yang sama. Saya tak letakkan blue box tempat yang sama, takut orang trade 3-3. Sebab set up dia sama. Faham? Boleh? Ada soalan? Semua sama. Everything sama. Wih. Okey? Semua faham? Apa yang kita tunggukan? Jadi untuk minggu ini ya, ini kita punya view bahawa indeks akan melengkapkan struktur pembetulan baki lekuk ketiga di atas, melengkapkan pembetulan sejak Oktober sebelum meneruskan pergerakan Ogos ni ya. Dan ia adalah sebahagian daripada pergerakan besar sejak dari Januari ya, membetulkan Mac 2020 punya low. Mac 2020. Okey. Apabila indeks melakukan pergerakan ini, yen juga dijangka melengkapkan lagi baki 2 lekuk ke atas. Interesting kan? Indeks naik ke atas, yen pair pun melengkapkan ke atas. Dan dolar yang lemah melengkapkan struktur 3 sama dengan dolar. Ni lawan dengan dolar sekarang. 4 extend, boleh? 4 mana extend? Chart mana lu? 4 boleh extend macam ni. 1, 2, 3, ni 4. Boleh? 5. Boleh? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia berlaku macam ni dan lebih 50%, 5 kat sini, whole structure ini, dia tak boleh jadi motif. Itu bukan lekuk 3. Dia cuma boleh A, C, 1, 5. Kalau dia merupakan structure 3, the whole structure ini adalah structure macam ni. Maksudnya, yang merah ni adalah, kalau dia tak dia separate Kalau dia masuk macam ni, ini tak boleh 3. Dolar refer kepada dolar pair atau USDX? Saya refer semua. Saya tak buat satu chart dan itu adalah movement dolar. Tak. Tu satu lagi masalah biasa. Okay. Refer US dollar index. Oh, dolar naik, dolar turun. Tak. Okay. Dolar index tu cuma basket kepada 6 currency. Kita ada euro US dollar. Yang movement dia sama dengan US dollar PLN. Ingat ya? USD PLN. Okay.
Nampak? Dia mirror, dia berlawan. Apa beza dua ni? Sekarang ni. Structure dekat H1. Apa beza dia? Sama kan? Saya tak refer satu. Saya refer ke semua. Ke semua dollar pair. Even US dollar SGD. Sebab saya akan bahagikan dia kepada kumpulan-kumpulan dia. Ada saya tengok 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4. Yang last tu boleh lagi. Macam mana? 1, 2. Lepas tu dia dalam kumpulan lain. Maksudnya dalam ni yang kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ini lengkapkan 3. 3. Lepas tu 4. 4 dia lebih rendah daripada 4 dalam ni. Boleh? Boleh? Asalkan dia tak rendah daripada 2 ni. Ini itu adalah untuk diagonal. Diagonal boleh. Anda cari yang perfect macam ni, ini cuma lekuk 3. Faham tak lu? Lekuk 3 yang macam ni. Satu kalau anda nampak cat-cat saya cari lekuk 3 dulu. Mana yang nampak dia ada separation. Maksudnya, tengok saya akan tengok mana yang kita dapat lukis lekuk 3. Ini apa? US dollar 500. US dollar 500. Saya tengok kat mana kita dapat lukis lekuk 3. Maksudnya, kat mana yang dalam dia 1, 2, 3, 4 dia separate. Dia tak bertindih. 3 dan 4. Baru dia boleh jadi 3. Faham tak? Dan untuk dia jadi 3 dan 4 biru ni, maksudnya 2 kepada 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1 dan 4 ni tak boleh bertindih. 1 dan 4 ni tak boleh bertindih. Tu dia. Ya. Tapi kalau dia merupakan lekuk 1, okay, lekuk 1, then itu boleh bertindih. Alang-alang saya terangkan. Maksudnya macam ni. Sini boleh bertindih. Kalau dia bertindih lah. Tapi dia tak boleh bawah 2. Tu boleh jadi lekuk 1. Tapi 3 punya dalam ni, 3 ni, 1, 2, itu tak boleh bertindih. 3, 4. 4 kat sini tak boleh bertindih dengan 1. Tu maksud dia. Kalau dia melengkapkan 1. Maksudnya 1 tu dia boleh diagonal. Tapi 3 tu kena motif ataupun impuls. Dia tak boleh 1, 2, 3, 4. Bertindih macam ni. Lepas tu 5. Itu boleh. Tapi cuma lekuk 1 atau 5 atau A atau C. Dia tak boleh 3. Tu dia. Boleh Jadi, bila anda mungkin ada cari tempat yang tak bertindih dulu. Kat mana aku dapat tak aku jadikan dia? Macam sini kan. Kenapa kita jadikan dia flat? Sebab kat sini kita dapat lukis lekuk 3. Ini boleh jadi flat tau. Kalau tiba-tiba dia naik 3, 4, 5. Sini jadi flat. Ini A, ini B, ini C. Boleh? Dan ini akan jadi lekuk 4. Lekuk 4 ni pindah ke atas ni. Boleh? Ataupun ini merupakan 3, 4, 5. Whatever lah. Kalau dia jadi motif, then ini jadi 4 ke sini. Ini jadi A, B, C. 5 minit lagi. Tak apa. Okey. Apa pun, ini adalah tempat kita tunggu untuk H4. Sekarang ni anda sedang check H4 punya structure. Kenapa H4? Sebab reset dia daripada H4. Jadi dalam-dalam ni adalah hitam, adalah minute. Fractal minute. H4, pecahan H4. Pecahan H4. Hourly. Mana ni? Pecahan hourly. Jam. Mana dia pergi? Pecahan hourly. Jam. Ni.
Minit yang hitam ni. Okey? Satu pecahan dalam ni, tak ada orang cerita macam ni. Serius, anda ambil buku apa, tak ada orang cerita benda ni. Sebab dia benda subjektif. Ya. Jadi kalau anda pergi dekat H1, anda akan dapati A, B yang ni hitam. Bolehlah letak dekat ni. H4. Kenapa dia hilang? Okay. Ni pecahan H4. Faham? Sebab yang ini adalah H4 punya reset. Tak ada, anda ambil buku yang tak cerita benda tu. Ambil lah buku apa-apa pun. Dia tak ada orang cerita benda tu. Pecahan dia adalah H4 ataupun hourly. Boleh yang tu? Tak ada orang tak cerita benda tu. Yang tu orang akan cerita ni, minit, ni. Tak, macam mana lah tanda dia tak cerita kan. Kita pening kepala. Dia pun tak tahu kadang-kadang. Biasa je tak tahu juga. Ramai yang tak tahu benda tu. Lepas tu dia pergi modified benda ni. Letak color sendiri. Tak boleh. Ini bahasa cat. Elliott Wave bahasa cat. Kita bukan trading Elliott Wave. Kalau anda kata, oh Elliott Wave bagus bang. Saya bagi tahu, Elliott Wave tak bagus. Saya direct bagi tahu anda, Elliott Wave tak bagus. Anda nak lukis apa pun, boleh. Saya buat sequence, saya mapkan guna Elliott Wave. Itu saja. Elliott Wave, saya nak lukis ini ke bawah, boleh? Sini C. Y, B, lepas ke bawah. Tak salah pun. Ataupun kita kata ini nak naik ke atas, boleh? Simple je kalau nak naik lukis ke atas. Ni jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5 A. Flat B. 1, 2, 3, 4, 5 C. Ini 2. Ini naik ke atas. Terbang ke langit. Awan biru. Ha? Nobody will tell you how to tanda fractal. Yang tu. Nobody. Anda buka lah buku apa pun. Dia cerita jam. Dia cerita. Macam mana nak tengok? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Saya puas cari benda tu. Sampailah saya jumpa pasal stokastik ni. Barulah dapat idea macam mana nak buat dia. Kalau tak, memang nganga. Satulah lama saya tinggalkan. Tak ada orang cerita benda tu, man. Tak ada. Tak ada dalam dunia orang cerita benda tu. Lepas tu saya kata, dia boleh mengarut. Sampailah. Kita gunakan dia untuk marking saja. Dia tak penting pun. Kita nak tahu lekuk ke berapa yang kita nak trade. Itu saja. Okey? Jadi pullback ini jangan enter. Faham? Ini dah ketujuh. Boleh terjun terus. Jangan nak enter buy. Jangan. Boleh jatuh. Engkau tunggu-tunggu. Orang lain semua dah enter nak masuk. Tu FOMO punya cerita kan. Termenung dia. Okey? Kita break dahulu. Kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, jadi kita rangkumkan dah apa kita punya outlook untuk pasaran hari ini. Kita jangkakan bahawa ingat hari ini adalah 25 hari bulan. Ni benda yang kita cerita juga dari minggu lepas kan, Aiman? Look, dari minggu lepas kita cerita pasal 25 hari bulan. Apa benda lah 25 hari bulan tu? Mana Atirah? Atirah ada tak? Atirah ada tapi dia senyap je ni. Ingat tak kita cerita benda ni kan? Hai, mana dia pergi? Okey. Hari ni adalah 25 hari bulan. 25. Lepas tu, 25. Kita bagikan ni lah kepada 4. Bagi kepada 4 lah. Sama besar lah. Jangan tengok saya lukis dia ni. 25 kepada 5 hari bulan. Okey. Dan ini hari bulan yang kita ceritakan bila, saya pun tak ingat bila saya cerita. Ni sebenarnya cerita lama ni. 6 sampai 12. 13. Mana satu lagi tempat dia? Kejap. Hilang lah pula. Okey. Baru dia sama. Okey. Okey.
Ni 6 sampai 12, 13 sampai 18. Dan kita ada 19 sampai 24. Okey, ini adalah turning point. Bukan TP ya. Turning point. Turning point. Ini adalah continuation. Okey. Jadi kita sedang memasuki 25 hari bulan. Hari ni ya. Jadi kalau correction ataupun satu motif dia nak berakhir, motif ataupun korektif nak berakhir, ni masa dia. Faham? Kalau continuation dia yang dalam-dalam ni. Yang dalam-dalam ni. Itu continuation. Faham? Turning point adalah bila dia lengkap. Ya. Sama ada lengkap motif ataupun lengkap korektif. Dan bukan 4D. Faham? Jadi kalau dia continuation adalah yang ini. Ini continuation lah. Okey? Yang turning point adalah masa ini ya. Ini masa turning point. Apa betul lah? Boleh? Ini maksud dia. Sama ada dalam skala H1 ke, weekly ke, daily ke. Dia akan berlaku tarikh-tarikh ni. Saya pun tak tahu kenapa. Ni Fibo ni, Fibo. Kita bahagikan setahun bagi kepada kepada bulan-bulan dia, bagi kepada hari dia. Dan kita dapatlah tahun 52 kan. Bahagi tu semua nombor Fibo tu. Okey, so kesimpulan kita jangkakan sometime dalam minggu ini, hari ni 25 sampai 5 hari bulan, kita akan ada turning point ni berlaku. Faham? Kita akan ada turning point. Berlaku pada minggu ini. Ataupun, ini bulan 25. 25, 26, 27, 28. Dalam bila-bila lah. Okey? Dan kita jangkakan bahawa indeks melengkapkan struktur terakhir ke atas. Dan itu adalah sama dengan yen pair ke atas. Dan pada masa yang sama, dolar melengkapkan struktur korektif ke bawah. Jadi shorter term, dalam time frame kecil M1, M5, anda akan ada yen dynamic. Negatif yen dynamic. Negatif yen dynamic. Dalam yang kecil-kecil lah. Dalam yang kecil-kecil ni. Tu akan ada yen dynamic. Tapi ni tak dapat nak trade. Tak dapat nak trade dia. Boleh? Ada soalan yang kita tunggu adalah kepada untuk minggu ni US 30 ataupun US 100. Tu adalah yang anda boleh tunggulah. US 500. Mana US 500? US 500. Okay, saya tak letak semua blue box. Kalau tak dia semua ada waktu 3-3. Aduh, sakitnya. Okey, dan kalau tadi betul UCAT pun sama. UCAT pun sama. Selepas current correction ni berakhir, dia jangka akan bounce. Kalau UCAT tiba-tiba naik macam ni dan indeks tak sampai ke atas, dan kita akan trade yang ini. Itu je. Jangan takut terlepas entry. Rugi aku tak entry. Rugi kalau anda main entry sebarang. Sebab itu bukan entry. Ramai ada yang trade semua. Kenapa US 500 ni, US 100 tak pergi? Ada, saya tahu dia trade semua. Dia main block trading. Dia main apa? Masuk semua indeks. Dan satu je lah.
Ataupun pergi layer. Kenapa tak masuk satu je? Kan senang nak manage. Masalah nombor tu Sunbi, ni masalah dia. Tak payah cerita MT5 Sunbi, kenapa saya tak dapat lukis dia dekat sini. Kita tunjuk trading view. Trading view senang lukis ke? Dekat MT5 senang lukis Sunbi. Tak payah cerita MT5 kita cerita trading view. Trading view lagi senang lukis daripada MT5 kan? Betul tak Sunbi? Tengok masalah dia, sebab dia tak ada tool dia. Masalah nak guna sequence chart dekat chart yang macam ni. Tengok saya tunjukkan ini. Kenapa saya tak dapat lukis dekat gunakan sequence chart ni. Contoh kita ambil USD JPY ni. Okay, ni dekat daily kan. Ni kat daily. Kalau kita nak tunjuk, kalau saya nak lukis, nak tunjukkan kepada anda, ini yang kita lukis. Ini sekarang ni kita punya view 3 dan 4. Tapi tak kisah. Selagi dia tak break atas, saya masih, ini mungkin berlaku. Okay, tengok. The moment saya tukar, katalah saya tunjukkan 3 ni. Saya tunjukkan 3 ni kepada weekly. Tengok. The moment saya tunjuk chart weekly, dia lari balik. Saya alih kat sini, tukar kepada daily, dia lari sana. Tak ke kerja saya tukang adjust chart saja. Dia tak lock. Apa yang kena buat adalah, contoh, saya lukis ke tempat lain. Contoh dia, dollar index. Mana? Dollar. Ataupun dekat ni. Okey. Contoh, ni dollar index. The moment saya nak pergi weekly, saya kena lukis dia, nampak weekly ni. Saya kena lukis dia lain. Saya kena nomborkan lain. Nampak? Saya kena lukis dia, kena ni. Bila adjust dia punya chart, kita kena letakkan dalam time frame lain. Kena buat satu-satu. Tu masalah dia. Sebab tu saya tak dapat lukis ini. Saya kena lukis elliott wave juga. Tu masalah asal ni, kenapa kita cari cara mapping dia kini. Ada satu cara di mana kita letakkan satu tool iaitu Wolf. Di mana tapi Wolf tu bernombor. Faham tak? Anda buat dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5 kan? Anda buat dia macam elliott wave lah. 3, 4, 5. Dan ini adalah macam mana letak elliott wave lah. Tapi better guna elliott wave. Faham? Tapi saya kena guna elliott wave. Tak dapat guna ni. Mana hilang 1, 2 ni pula? Alah. Dalam ni lah 1, 2. Lupa nak tanda kat situ. Daily 1, 2. 1, 2 dia lupa nak di show. 1, 2. Barulah nampak dekat weekly dia kan. 1, 2. Tapi kena main-main kan dia lah. Barulah dia nampak. Bila buat benda ni kini, barulah anda nampak structure. Okay, now. Siapa tanya tadi dollar kan? Ni hari ni kita advance sikit untuk esok punya ni. Sebelum anda nak lukis benda ni semua, anda fahamkan benda yang ini. Anda fahamkan, tolong ambil nota benda ni. Saya tak pernah kongsikan lagi, tapi saya dah start share kepada anda semua. Fahamkan yang berikut. Sifat. Ini adalah sifat instrumen kewangan. Mengikut kumpulan. Ingat yang ni. Okey.
Kita ada pelbagai jenis instrumen. Yang pertama adalah indeks. Ini adalah satu indeks equity. Okay. Dan saham. Okay. Kedua-dua ni sama. Dan ETF. Okay. ETF saham, ETF indeks. ETF ni dia ETF, tak payah kata ETF lah, sebab ada ETF komoditi yang tak ikut. Indeks equity dan indeks saham dan saham. Sifat yang ini adalah bersifat trending. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 dan 3. Okay, 5 dan 3. Maksudnya, kalau anda ambil lukisan dia yang paling besar sekali, anda ambil lukisan dia yang paling besar sekali, anda ambil SPX contohnya. Kenapa dia search pula? Okey. Anda ambil lukisan dia yang paling besar sekali, dia adalah, lukisan ini akan ditandakan sebagai 1, 2, 1, 2 dan seterusnya. Faham? Dia akan ditandakan sebagai benda macam ni. Dia ditandakan sebagai motif. Ni masih dalam ini masih dalam some sort of 3 of 3. Alternative view kini. Alternative view kita sedang melihat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ini yang kita tak nak. Faham tak? Saya tak nak lukis benda ni. Ada orang duk tanya kepada saya, possible tak dia buat benda ni? Possible? Kalau kita lukis macam ni, anda sedang menceritakan riset dari sejak indeks dibuat. Faham tak? Anda sedang menceritakan riset daripada indeks dibuat. Itu dah cerita lain. Anda sedang menceritakan riset sejak indeks ni dicipta. Kita letaklah 36 bulan. Kita letaklah 36 bulan ni. 3 tahun punya cat. Ni kita buat cat sendiri. Okay. Ada 36 bulan. 36 month. Mana dia? Tak dapat. Macam ni lah. Yes. Ini memang menunjukkan bahawa kita ada divergence. Ini menunjukkan ada divergence. Saya tak nafikan. Ini adalah satu, dekat sini masa Great Recession. 1, 2, kat sini. 1, 2. Ya, kita ada Great Recession waktu tu. Sini adalah berakhir, ini adalah lekuk 3. Ni 4, ini 5, lepas tu anda ada buat benda ni. Kalau ini, boleh tak berlaku? Boleh. Tak mustahil. Yes, Sunbi. Industrial Revolution tu. Tak mustahil. Tapi itu yang anda sedang ceritakan. Anda sedang menceritakan riset daripada permulaan. Di mana last kali dia berlaku dekat sini, pada waktu ini, dan pada waktu ini, pada waktu ni, kita ada orang melihat kepada campur tangan. Ini adalah basically campur tangan oleh kerajaan, Keynesian. Ni Keynes. Kalau anda rajin pergi ni lah Keynesian. Di mana tangan-tangan gaib membantu market. Kita ada Federal Reserve, kita ada Central Bank System yang pump in duit. Okay? Ni waktu ni. 1929, 30, kerajaan berbelanja fiskal, lepas tu Bretton Woods, lockkan duit dengan US dollar, lepas tu 71 fiat money. Kalau ini berlaku, saya nampak fiat money tu habis dan kita mungkin kepada sistem duit lain.
Bukan kata tak ada trading. Trading tetap sama. Mungkin something major berlaku. Kalau ini berlaku lah, kalau ini berlaku. Anda sedang menceritakan The Great Reset. Faham? Apa yang kalau lukis macam tu? Satu, saya tak lukis macam tu. Faham tak? Saya tengah cerita benda ni. Saya sedang menceritakan benda ini. Yang ramai orang minta kenapa tak lukis macam tu. Kenapa tak lukis dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Anda sedang bercerita riset dari tahun 1896. Saya tak dapat cerita sampailah dia berlaku. Sebab kalau daripada sudut teknikalnya, indeks tak pernah berada dalam bear market. Faham tak? Indeks tak ada bear market. Dia cuma ada technical bear, iaitu turun 5, 10, 15% kan. Tapi daripada sudut definisi dia tak ada bear. Bear tu kena benda macam ni. 5. Ni tak ada trend lah ke bawah. Tak ada. Dia tak ada. Okey. So, apa yang anda nampak adalah ini adalah SPX, anda tengok saham, AAPL, benda biasalah. Kita sedang menceritakan market. Ini adalah sifat untuk indeks equity dan saham. Dan bermula dari kosong. Dia bermula dari kosong. Ada soalan untuk yang ni? Tak semua, contohnya anda ada macam Hang Seng. Hang Seng anda tak dapat lukis macam tu. HSI contohnya. Okey. Tapi ini pun secara besarnya anda akan lukis. Ini sedang riset. Ini sedang menunjukkan riset tau. Yang kita cerita tadi. Mungkin. Tetapi setakat ini, indeks-indeks utama yang ini China. Jadi, we are looking at that kini. Nampak? Reset. Hang Seng. Itu riset. Saya tak nafikan. Tapi indeks-indeks lain, kita belum lukis benda tu. Jadi kita tak ceritakan benda tu lagi. Apa benda ni? Sekejap. Okey. Tapi secara generalnya kita akan lukis indeks saham sebagai 5 dan 3. Okey. Apa yang mempengaruhi pasaran saham dan indeks ni? Ini basically direct supply and demand. Supply and demand. Basically kepada ekonomi lah. Apabila ekonomi bagus, supply bagus, kan, demand melebihi daripada supply, permintaan lebih tinggi dan kita ada harga naik. Dan apabila supply lebih tinggi daripada demand, harga turun. Itu adalah apa yang berlaku dalam market lah. Okay. Now, pasaran yang kedua. Ni saya tak pernah sentuh. Pasaran yang kedua adalah komoditi. Ingat tak, saya selalu mengelak apabila orang tanya, kita nak letak komoditi macam mana? Okey. Komoditi adakah dia 5-3 ataupun 3-3? Komoditi. Dia ada dua market kan? Satu, apa beza 5-3 dan 3-3? 5-3 adalah pasaran yang trending. 3-3 adalah pasaran yang sideways. Saya ulang sekali lagi. Struktur pasaran dua je. Sama ada kita sedang melihat 5
5, 3. Ini trend. 5, 3. Ini trend. Ataupun anda sedang melihat pasaran sideways. Ini sideways. Ini pasaran 3, 3. Ini pasaran 5, 3. Boleh? Dua je struktur pasaran. 5, 3, 3, 3. Ingat yang ni dalam time frame paling besar dia. Dan kita pergi kepada kecil-kecil. Ini caranya anda nak identify jenis struktur. Now, balik kepada kita punya ni tadi. Kita punya nota ni tadi. Mana perginya tadi? Astagfirullahaladzim. Okay. Now, komoditi. Soalan saya. Adakah dia 5-3 ataupun 3-3? Ingat benda ni. Apabila komoditi mahal naik dalam motif 5-3, 5, apa jadi kepada indeks serta saham? Komoditi ni penambah nilai ataupun pengurang nilai? Sekali lagi saya ulang. Komoditi. Adakah dia menambah kos ataupun dia adalah menambah perolehan? Depend kepada industri, tetapi secara generalnya, komoditi kepada pasaran saham, kenaikan komoditi, adakah dia positif ataupun negatif? Kenaikan dalam indeks membantu kepada pasaran komoditi, ekonomi bagus. Tapi apabila komoditi naik, apa jadi? Saya tak pernah sentuh benda ni tau. Saya elak sebab saya nak tunggu pusingan kali ni. Jadi komoditi soalan dia, adakah komoditi 5-3 ataupun 3-3? Ingat, apa yang kerajaan, apa yang bank pusat cuba untuk bantu, cuba untuk pengaruh adalah di sini, pasaran ini. Pasaran ini. Ini adalah apa tumpuan. Ini adalah tumpuan kepada polisi. Polisi bertumpu kepada ini. Ada ceritalah macam mana pun. Polisi bertumpu sama ada fiskal ataupun dasar monetary. Dia cuba untuk membantu pasaran. Apa yang dimaksudkan dengan pasaran kat situ adalah pasaran saham. Jadi komoditi adalah pasaran 3-3. Bezanya adalah cuma dia sama seperti indeks, dia bermula kosong. Ni beza dia. Bermula kosong. Maksud dia bila ada melukis komoditi, contoh, minggu lepas somebody tanya saya pasal FCPO kan. Ingat apa kita ceritakan pasal FCPO? Struktur ini bermula dari kosong. Bermula dari kosong. Turun. Naik balik. Ini akan ditandakan sebagai apa? Kalau A, B, C ataupun W, X, Y tak kisah. Ada tandakan macam mana pun. Ini W. Ini masih X. Y. Anda ambillah minyak. Benda yang sama. Gold. Anda ceritalah macam mana. Gold. Gold ni 5 bang. Yes and no. Gold, adakah kita akan mengikut komoditi? Soalan dia. Gold, adakah anda akan mengikut komoditi ataupun anda mengikut kepada indeks? Sebab kalau anda lukis gold sebagai mata wang adalah 3-3. Currency ya. Currency 3-3. Kalau kita tengok gold kat sini, 1, 2, 3, 4 dan 5, betul?
Ni sejak daripada goal di rekod Adakah anda akan melukis goal sebagai macam ini, ataupun satu cara dia untuk lukis dia adalah lukis macam ni? Tengok saya tak tunjukkan lagi, tapi insya-Allah saya akan tukar cat kita kepada benda ni. Ini adalah A, B dan C. W, X. Sebab apa? Kita akan lukis ini both sebagai com dan currency. Ini akan dilukis macam ni. Sekali saya tunjukkan kepada anda, lukis dia macam ni. Kalau anda tengok apa yang kita tandakan dekat monthly, ini apa yang kita tunjukkan dekat monthly. Okey. Ini adalah tak betul. Lukisan dia adalah ini. A, B, C, W, X, Grand Super Cycle. Sebab kalau dia disandarkan kepada duit, dia jadi currency. Kalau dia kepada komoditi, dia adalah berlawan dengan indeks. Jadi ini kita akan lukis W, X dan Y. Ini menghabiskan A, B, ataupun 1, 2, 3, 4, 5, A, B dan C. Faham Kimi? Satu, Kimi tanya saya tak peduli sangat dengan Allen Wave. Saya peduli dengan apa kita nak buat dekat sini. Tapi kalau nak betul melukis dia, ni dia. Faham Kimi? Sifat-sifat instrumen yang kita trade kan. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faham? Dan ini juga akan disokong oleh dasar fiskal. Monetary tak secara langsung, iaitu kepada inflasi disebabkan oleh harga komoditi. Dah hari tukar terus. Okey? Now, last sekali adalah kepada nombor 3. Mata wang. Okey? Mata wang anda tak dapat lukis besar dia sebagai 5 dan 3. Kosong jadi duit dia. Saya nampak ada lukis besar 5 dan 3. Tak dapat. Maksudnya dalam cycle yang besar ni, dalam cycle yang besar ni, dalam yang ini, tak dapat. Dia tak dapat sebagai A, B, dia tak dapat sebagai nombor-nombor ni. Ini saya dalam chat kita pun ada. Contohnya macam ini ni Euro AUD contohnya. Ni. Tak, ni dah tukar. Euro. Sekejap dia tengok. Mana saya tak tukar lagi. Ni tukar. Sekejap. Ni dah tukar. Mana saya tukar je? Tak ingat. Adalah. Jadi untuk mata wang pun adalah struktur 3 dan 3. Struktur mata wang, tetapi beza dia tak semua bermula dari kosong. Ada yang kosong, ada yang dari atas. Dia tak macam yang lain.
Sebab mata wang didagangkan against another mata wang. Dia ada dua, sama ada dari atas atau dari bawah. Ini maksudnya anda nak mula melukis dia. Cat paling besar dia, anda nak melukis dari mana? Faham tak? Contohnya, macam dollar index. DXY, contoh. Anda nak lukis dia dari mana? Dari atas ke dari bawah? So, kalau anda lukis dari bawah ni, ia seperti yang kita ceritakan sekarang. Kalau kita lukis dari bawah atas ni, ia jadi lain. Faham? Jadi anda kena ambil satu. Sama ada dari atas ataupun dari bawah. Dalam kes kita ni, kita ambil dari bawah. Di mana US dollar akan melengkapkan move yang kita tunjuk sekarang. Ni. Move yang kita tunjuk sekarang. Ya. Ni apa kita punya view untuk US dollar. Ni. Boleh? Tak ada orang cerita benda ni. Yang besar-besar macam ni tak ada orang cerita. Jarang orang nak cerita kan. So, macam mana nak cerita dia? Sifat dia. Sifat instrumen tu dia takkan sama. Sebab tu ini akan dilukis sama ada sebagai A, B, C, W ataupun mata wang WXY, WX dan segalanya. Faham? Ya? Sama juga dengan kod. Beza dia komoditi dari bawah ke atas. Nampak tak kenapa nampak? Nampak macam mana anda mula melihat dia kepada semua ni? Kenapa ini penting? Sebab cara anda untuk trade dia tak jadi tak sama. Sebab bila anda trade, sebab itu bila anda trade currency dan anda trade commodity, dia banyak berlaku WXY. Bila anda trade commodity dan indeks, saham dan indeks, dia banyak berlaku zigzag. Itu beza dia. Cara anda menunggu kepada structure, apabila kita dalam dolar punya ni, then indeks akan ikut WXY. Tapi bila kita melihat kepada movement, di sinilah saya datang dengan indeks dynamic, dengan yen dynamic, dengan dolar dynamic. Daripada cerita ini, saya tak buat edit wave. Saya buat sequence. Sebab saya nampak sequence 5353 dekat indeks dan saham. Tapi bila kita buat currency, banyaknya 533. Komoditi pun 33. Dia bercelaru sikit. Sebab dia dipengaruhi oleh US dollar. Ni dipengaruhi oleh US dollar. Sebaliknya, oleh indeks ni, dia dipengaruhi oleh yen. Bila dia trending, bila anda tengok indeks, bila anda tengok komoditi, komoditi akan buat yang besar, pergerakan yang besar, lama, bila kita dalam dolar dynamic. Dalam dolar dynamic. Contoh macam gold kan. Macam gold. Macam gold kan. Bila gold buat movement yang ini pada tahun lepas, bila gold buat tahun lepas, tahun berapa? Gold naik tinggi tu kan. Gold masa COVID-19 punya ni naik kan. Itu adalah masanya bila anda nampak dolar index. Ini kita boleh edit.
Okey. Bila anda nampak untuk movement untuk gold kat sini kan. Ini adalah bila masanya dolar. Tempat dia tak. Eh, baru masa dia sama. Macam mana nak samakan dia? Ni. Tak sama. Sebab itu ramai yang nak buat duit, semua tempat dia lukis 5. Tak sama. Komoditi tak dapat lukis 5. Dalam kecil-kecil dia yes 5. Tapi besar dia anda tak dapat lukis 5. Sebab faham kan bila komoditi itu kos kepada yang company-company dan perjalanan ekonomi. Bila ada new innovation, komoditi jatuh. Betul tak? Lebih efisien untuk menaikkan supply, lebih efisien. Tanpa dengan komoditi lebih kecil, kita boleh meningkatkan produktiviti dengan innovation. Itu juga menjatuhkan nilai komoditi. Jadi komoditi tak dapat lukis 5-3. Besar dia. Kena dilukis sama macam mata wang 3-3. Beza dia, dia bermula dari kosong. Mata wang sama ada daripada kosong ataupun dari atas. Itu beza dia. Nampak? Ini semua benda besar dia lukis. Hai. Dari situlah kita mengira sequence. Jadi kesimpulan dia, untuk indeks equity dan saham, besar dia motif. Ada sentiasa akan trendkan dia. Komoditi dengan mata wang selalu terangkit. Barulah kita pergi pecahan dia. Mata wang, ada dolar, ada yen, GBP dan lain-lain. Dan kumpulan-kumpulan dia. Nampak? Itulah beza melukis dia. Ini pun 3-3. Hasilkan komoditi. Betul? Itulah beza dia. Nampak, Sundi? Pernah dengar benda macam ni Kristianto? Mana Kristianto? Kristianto punya tulis dia dah tak nak tanya dah. Ni anda kena faham instrumen yang anda dagangkan, yang anda tradekan sebelum anda nak melukis. Tak ada orang cerita macam ni. Dia cerita 5-3 je. 5-3, 5-3. Lalas kita main lukis 5-3. Fahamkan benda yang kita trade tu. Impact dia, kesan harga dia kepada ekonomi. Then, kita lukis. Ya, komoditi bila indeks semua naik, komoditi pun naik. Dia sekali. Sebab price akan kacau fundamental. Fundamental kita ceritakan daripada perjalanan dia kacau. Trend besar dia bersifat sideways. In other word, Ustaz Jebeng. Sebab kalau komoditi mahal, apa jadi kepada ekonomi? Ekonomi mungkin naik. Kalau ekonomi tengah bagus, komoditi tengah naik, tak apa. Tapi inflasi akan menyebabkan jurang perbezaan sosial meningkat. Kan? Masalah politik dan lain-lain. Jadi kerajaan kena start dasar fiskal, naikkan corporate tax. Dan itu menurunkan company punya perolehan. Kalau nak cerita fundamental lah. Dia bukan korektif. Dia adalah sideways, in other word. 3 dan 3. Boleh? Maksudnya bila kita lukis, kita akan lukis untuk New Zealand dollar dan lain-lain ni. Contohnya kita ambil chart yang penuh lah. Dekat ni tak penuh. Contoh NZD US dollar. Ambil chart penuh. Ni chart penuh dia. Okay. Kita akan lukis dia yang besar dia. Kita akan lukis ini. Kita tak dapat lukis dia sebagai macam ni. Kita tak dapat lukis dia sebagai apa? Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, 1. Apa yang kuning? Contoh, saya tak dapat lukis dia. Saya 1, 2, 3, 4, 5. 1. Ni 2.
Ni 3. Takkan kosong jadi New Zealand dollar tu. Kan? Jadi kosong lah dia kan. Jadi kosong. Apa tukar? Bagi free lah. Kosong. Jadi kita akan lukis dia lain. Kita akan lukis dia sebagai, ini kita akan lukis dia lain. Tengok apa saya lukis untuk New Zealand dollar, US dollar. Sampai tak weekly? Tak sampai. Tak sampai. Tak sampai. Kita akan lukis dia macam ni. Ini sebagai W. Ini sebagai X. Ini sebagai Y. Baru kita naikkan lagi. Supaya dia tak jadi kosong. Ni yang kita lukis dekat ni. Kalau tak jadi kosong. Ni kita lukis lah. A, B, C habiskan sampai tak Y. Lepas tu dia habiskan W lagi. W lagi. Lepas tu X. Lepas tu Y lagi. Maksudnya dia sideway. Kita tak dapat lukis dia sebagai macam komoditi. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Kosong jadi dia. New Zealand dollar kosong. Tak ada harga. Boleh tak dia berlaku? Boleh. Tapi kita tak dapat lukis macam tu lah. Faham? Gatal hidung saya. Jadi sebelum kita masuk kepada struktur ni, saya ceritakan sifat dia dulu. Sifat-sifat apa instrumen yang kita lihat dekat market ni. Boleh? Jadi ini adalah sifat dia. Equity, index, apa semua ni bermula dari kosong. Sifat dia trending, 5 dan 3. Komoditi, 3 bermula dari kosong. Dia tak boleh di atas. Mata wang, atas ataupun bawah. Sebab dia against another currency. Dan sifat dia 3 dan 3. Negara hilang. Mata wang dia hilang. Mungkin tukar mata wang lain. Itu beza dia. Nampak cara approach kita? Ini penting sebab kita akan lihat kepada teknik. Sebab itu anda dapati bila benda tu trending, contoh macam indeks dan saham. Bila dia trend, benda apa yang anda boleh simpan sebagai harta? Faham? Ini beza dia. Ini menunjukkan kepada anda apa yang anda boleh simpan sebagai harta. Ini sebagai aset. Anda tak dapat simpan sebagai aset. Ni sebagai aset. Anda tak dapat simpan wang sebagai aset. Nampak tak kenapa jangan simpan duit? Faham? Faham tak? Kalau ini berlaku, kalau ini duk naik, anda rasa inflasi. Inflasi tetap naik tau. Ada orang ingat, inflasi jatuh. Tak. RM50. Kalau 10 tahun lepas anda pergi Tesco, signboard Tesco pun boleh beli. Betul? RM50. Signboard tu bohong sangat lah. Tapi banyaklah benda boleh beli. RM50 sekarang ni, lalu Tesco tekan minyak dah berhenti pun tak confident. Siapa kata inflasi jatuh? Mana ada inflasi jatuh? Cuma dia tak naik. Itu je. Jatuh sikit lah dia. Tapi lepas tu dia naik balik. Harga barang tu kalau dah naik, dia nak turun. Benar lah turun. Kecuali dia tak ada harga. Sebab itu, bila anda dengar bijak pandai kata, simpan duit, bijak pandai lah sangat. Sebab, bila kita bercakap mengenai inflasi, that is against ini tau. Iaitu, loss of purchasing power. Kita disuruh menyimpan duit. Tak. Anda simpan dalam bentuk ini. Satu trade, sama juga. Macam mana kita nak apply benda ni kat trading kita? Benda sama.
anda terutamanya mereka yang trading currency ataupun trading per se untuk saham dan komoditi. Anda besarkan trading account anda. Trading account anda dalam apa? Dalam duit. Dalam duit, faham? Anda tak besarkan trading account. Anda besarkan ni, pegangan aset. Faham? Oh, saya simpan banyak dalam saham. Trading dalam akaun saham. 100,000 kat situ. 100,000 tu dalam bentuk duit. Dalam bentuk duit. Komoditi baru habis cycle ini sendiri. Komoditi baru habis cycle ini. Kita dah mula naik ke atas. Minyak lah contohnya. Ini maksud saya, minyak. Minyak WTI. Contohnya. Ya, dia baru habis cycle ini. Alah. Cycle ini dah habis dah. Ni macam ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A, B dan C. W, X. Reset. Kalau anda tengok yang ni reset tak? Reset. Reset. Maksudnya dia ada bentuk U parabola. Reset. Ada style reset. Ni reset. 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 Ni reset. Stosh pun sama. Anda ambil road stosh kat situ pun sama. Reset. Ini reset. Benda sama lah dua-dua. Tak payah lukis lah. Boleh? Jadi nak lukis dia, faham macam mana nak lukis dia? Kita akan daripada bawah kalau komoditi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ni W. Ini X yang besar. Grand Super Cycle. Faham? Ni macam ni. Nampak cara melukis? Dia benda simple lagi ni. Ni 3 dan 3. Jadi anda tahu besar dia 3, 3. Jadi anda cuma risau pasal dalam ni je. Bila ada reset, ini A dan B, ataupun 1, 2, 100% depend. Contoh macam WTI ni kan. Kita ambil, katalah kita ambil jarak ini. Kita kena assume satu. Iaitu jarak dari sini kepada bawah ini adalah yang sama. Okey? Jadi kita akan assume dari bawah, dari kosong. Ini contoh dia lah. Okey, ni dari kosong. Okey. Ni dari kosong. Okay, jadi kita ambil lah Fibo. Tu cara lukis dia. Tak ada orang cerita benda ni. Tak akan ada. Saya bagi tahu betul. Tak akan ada orang nak cerita benda ni. Kalau dia nak cerita benda ni, itu dah teknik rahsia dia. Saya pun pelik. Apa teknik-teknik rahsia? Nampak kenapa sini boleh reset? Jadi kalau ini boleh reset. Ini A, ini B, ini C. Ini mungkin boleh berlaku. Ini W. X. Y. Boleh. Ini sampai 100%. Jadi kalau ini berlaku, apa kita boleh buat adalah kita kena assume ini adalah rendah. Ini adalah rendah. Jadi kita kena lukis macam ni. Jadi ini tak habis lagi. Kena cari chart yang penuh ni lah. Ni tak penuh. US oil mungkin penuh. Mana siapa yang penuh? Kena cari yang penuh lah. Ni yang penuh. Ni yang penuh. Biasalah. Apa ada haiwan ni? This is the very beginning. Oh. Baru saya tahu ada haiwan tu. This is the very beginning. In the beginning ni kan. Okey, kita kena ambil daripada kosong.
0, 1. Jadi kita tulis macam ni. Faham? Ini kena ditukis sebagai apa? A, B dan C. W. Yang besar. Lepas tu ini adalah A, B dan C. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini X. Faham? Ini A, B dan C. Nampak? Itu maksud dia. Kenapa kita nak tahu sifat dia? Dan anda risaulah pasal kecil-kecil ni. Anda cuma risau pasal ni. Anda dah besar, anda dah tahu apa cerita kan? Yang besar tadi, nampak Ustaz? Bila anda tahu yang besar, barulah simple nak lukis yang kecil. Ini anda main langgar semua 5-3. Habis sifat instrumen tu anda langgar. Habis. Itulah guna benda ni. Tak ada orang akan cerita benda ni. Tak ada. Tak ada. Kalau ada, dari saya. Kalau ada pun dari... saya pernah bagi satu talk sebelum ni, 2013. Benda ni. Kalau ada, dia dari saya. Tak tahu orang tu dengar ke tak. Ada 10 orang. Kira je after reset. Jadi anda tahulah benda ni kan semua. Tunggu dia punya reset. Kira itu je. Tarik fibo dia. Habis ke tak kan. Itu je. Nampak? Sifat besar dia dulu. Jadi besok kita akan ceritakan mengenai motif dengan berdasarkan benda ni. Lepas tu anda pergi kecil buat benda sama. Tak. Currency kalau 5-3 kosong jadinya. Kan hujung jadi kosong. Semua 5-3. Habis. Berapa tukaran kau kosong. Habis. Euro, mana euro kena bom. Tak ada. Kita tak minta lah. Ada keluarga kat sana. Adik saya kat Belgium. Pingsan. Kan kadang-kadang kita dengar orang cakap kan, tak apa Europe kena bom, tak apa. Adik aku kat sana weh. Boleh? Dan baru kita buat kecil. Bila anda nampak yang besar, dan senang nak buat kecil kan, sebab anda dah tahu cerita besar dia. Cerita utama dia kan. Okey? Selesai masalah kita yang besar, besok kita pergi masalah kecil. Jadi Zimbabwe. Barulah kita pergi kepada yang kecil. Besok lah. Besok hari ni dah habis masa. Sekejap je habis masa. BMW bagi free. Jadi Zimbabwe. Tak ada nilai. Okey. Itulah good. Study table ni je. Kita nak set benda ni je. Bila set up berlaku. Fibo dia tak lengkap. Kita set benda-benda ni je. Kan? Jadi kita dah tahu cerita besar. Kita tahu hala tuju dia. Kita tengok correction dia habis ke tak. Motif dia habis ke tak. Fibo-fibo yang kita bincangkan sebelum ni. Boleh? Okey, esok kita sambung lagi. Jangan miss. Minggu ni jangan miss. Minggu ni lain macam kan Kimi. Itulah. Baru nak cerita dah habis masa. Terima kasih. Sama-sama. Lama dalam satu sistem. Takkan sistem anda benda simple. Benda simple je. 5 dan 3, 3 dan 3. Okey? Jumpa lagi. Terima kasih semua.